Bonjour, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment ça va? Oke, sesuai dengan request responden bahwa untuk menjelaskan video modul sebaiknya menggunakan bahasa Prancis dan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Donc, je vais utiliser la langue indonésienne et aussi la langue française pour expliquer la présentation sur la production écrite. Voilà, la première, on va se discuter sur la compétence à atteindre au niveau B1 et B2 avec moi Stiarini de l'Universitas Lampung. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dan kita akan berdiskusi tentang kompetensi yang harus dikuasai atau dicapai di level B1 B2. Kebetulan khususnya yang akan dibahas di video kali ini adalah compétence de la production écrite, itu kemampuan menulis. Je pense que vous connaissez bien qu'est-ce que c'est CSRL. CSRL, c'est le cadre européen commune de référence pour les langues. Jadi CSRL itu pedoman bahasa asing yang ada di Eropa, termasuk bahasa Prancis. Artinya adalah pedoman bagaimana bahasa Prancis itu harus dikuasai untuk setiap levelnya, kemudian materinya ada apa saja, bagaimana cara mengevaluasinya, dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, on va parler de la compétence à atteindre au niveau B1 et B2 dans la production écrite. Pour vous connaître, à propos de la production écrite, il y a quelques aspects ou bien quelques parties importantes, quelques compétences importantes à atteindre. Yang pertama, c'est la grille pour l'auto-évaluation, écrire. Ensuite, il y a étendue linguistique générale, étendue de vocabulaire et aussi la maîtrise du vocabulaire, la correction grammaticale, correction sociolinguistique, maîtrise de l'orthographe, cohérence et cohésion et aussi développement thématique. Bon, je vais vous expliquer toutes les parties de ces compétences. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat terkait dengan kompetensi-kompetensi apa saja yang harus kalian kuasai untuk kemampuan menulis berdasarkan CSRL khususnya niveau yang EBD. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan kepada kalian adalah la grille pour l'auto-évaluation ou écrire. Jadi, secara general atau secara umum, quelles compétences que vous devez atteindre au niveau B1 et B2 pour la production écrite. Ici, il y a deux tableaux, c'est le niveau B1 et le niveau B2. Untuk lebih mudah memahaminya, silahkan kalian perhatikan hanya pada kosakata yang di bold atau mogra, karena deskripsinya sangat panjang untuk mengefektifkan waktu. Jadi cukup kalian pahami yang kata dicetak tebal. Jadi kita bahas saja moklenya sehingga kalian akan lebih mudah memahami kompetensi-kompetensi apa yang harus kalian kuasai di level B1 dan B2 untuk kompetensi menulis. D'accord. Pour le B1, la compétence générale d'écrire est exemple et cohérent, sujet familier, lettres personnelles et expérience et impression. Ça veut dire, vous devez être capable d'écrire texte simple mais cohérent. Cohérent, ça veut dire, vous pouvez utiliser des connecteurs logiques simples comme alors que, parce que, donc, et en conséquence, dan lain sebagainya. Ensuite, sujet familier, ça veut dire les sujets de la vie quotidienne, par exemple les loisirs, les activités au week-end, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis dokumen yang harus kalian kuasai di level B1 itu adalah lettre personnelle.
Dan yang mana lettre personnel itu décrire expérience et impression, menjelaskan pengalaman dan juga kesan yang kalian alami, sehingga kalian harus mampu menuangkan pengalaman kalian, perasaan kalian, penilaian kalian terhadap pengalaman tersebut melalui biasanya dokumen yang diminta adalah lettre personnel. Mais pour le niveau B2, bien sûr, c'est plus élevé, c'est plus difficile que le niveau B1. Quelles compétences que vous devez atteindre? Voilà, pour le texte clair et détaillé, sujet relatif, essai ou un rapport, information, raison pour ou contre, opinion, lettre, événement et ou expérience. Donc, pour le niveau B2, vous devez être capable d'écrire texte clair et détaillé. Kalau tadi B1 itu teksnya simple tetapi coherence, untuk niveau B2 teksnya harus clair, vraiment clair et détaillé, jelas dan detail, yang mana sujetnya relatif. Sujet relatif ici ça veut dire sujet yang berkaitan dengan aktualitas, misalnya la politique, l'éducation, la santé, l'économie, la culture, etc. Jadi jelas berbeda kalau level B1 itu cakupan sujet atau kosakatanya hanya tentang kehidupan sehari-hari atau yang familiar, sedangkan untuk B2 itu yang lebih berat, yaitu yang tadi tentang politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Kemudian bentuk dokumen yang diminta, kalau tadi B1 ada surat personel, surat pribadi atau surat tidak resmi. Kalau B2 biasanya essai ou un rapport, yang mana di dalam essay tersebut il y a beaucoup d'informations, il donne aussi des raisons pour ou contre, jadi memberikan opini setuju atau tidak. Dan juga di sini ada lettre, je peux écrire des lettres, mais la lettre dans le niveau B2 c'est lettre formelle. Kalau B1 diminta lettre personnel atau lettre informel, niveau B2 itu yang diminta surat resmi. Dan banyak harus menyampaikan opini, pendapat, setuju atau tidak terkait sujet tertentu yang tadi sujetnya relatif, dan événement et ou expérience. Juga harus dapat menuangkan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi, realitas yang terjadi, berita-berita terkini, dan juga pengalaman. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk kemampuan umum menulis level B1 B2 ya. Je pense que c'est très très difficile si vous n'apprenez vraiment, si vous n'apprenez correctement la production écrite. Jadi kalian harus betul-betul mempelajari écrite ini karena aspek yang dinilai itu sangat banyak. Oke, selanjutnya ada étendue linguistique générale. Oke, ini terkait dengan kemampuan linguistik umum kalian untuk level B1. Itu fokusnya ke exprimer sa pensée. Jadi kalian itu secara umum bisa menuangkan pikiran kalian, ide kalian terkait dengan sujet-sujet familiar yang tadi disebutkan. C'est par exemple la famille, loisirs, centre d'intérêt, le travail, voyage, l'actualité mais le vocabulaire limité. Jadi di sini masih ada ibaratnya ada kemudahan di level B1 itu kapasitas kosakata kalian terbatas, itu tidak masalah, masih dimaklumi gitu. Mais faites attention pour le niveau B2. Niveau B2 non. Kalau level B2 itu sudah dianggap independent, jadi kalian sudah dianggap benar-benar menguasai bahasa Prancis, sehingga perhatikan di sini ada phrase kompleks. Kemudian point de vue, développer une argumentation. Jadi dari aspek linguistik general, kalian itu dituntut supaya bisa s'exprimer clairement, bisa mengungkapkan, menjelaskan, mendeskripsikan secara jelas, gamblang, dengan deskripsi yang jelas pula, disertai dengan point de vue itu
opini kalian, sudut pandang kalian, disertai juga dengan développer une argumentation. Jadi tidak hanya sekedar opini saya A, B, tetapi kalian développer votre argumentation et donner des raisons. Habituellement c'est comme ça avec des phrases complexes. Kalimatnya sudah kompleks ya, tidak bisa lagi kalian menggunakan kalimat sederhana. Kalau level B1 masih dimaklumi, tapi kalau B2 non. Oke, kemudian la troisième partie, étendue du vocabulaire. Terkait dengan kosakata, untuk level B1 lagi-lagi sebenarnya ini hanya mengulang ya. Ya, kosakata jelas yang harus kalian kuasai itu les sujets familiars, c'est seulement ça. Mais pour le niveau B2 c'est beaucoup de vocabulaire, de divers vocabulaires à propos de sujets relatifs de l'actualité. Itu harus sekali kalian kuasai khususnya untuk level B2. Dan faites attention encore pour le niveau B2, évitez des répétitions. Untuk niveau B2 ini amat sangat dilarang menghindari adanya repetition atau pengulangan. C'est pourquoi vous devez avoir des divers vocabulaires, des divers mots pour exprimer vos pensées et vos opinions en français. Jadi kalau kosakatanya banyak, kalian bisa menggunakan sinonim atau kata lain sehingga tidak mengulang. Kemudian selanjutnya ada masih kosakata, tetapi di sini maîtrise du vocabulaire. Kalau tadi adalah yang dituntut itu kemampuan banyak sedikitnya kosakata yang dikuasai, sekarang maîtrise itu berarti kemampuan kalian dalam menggunakan kosakata tersebut. Est-ce que vous pouvez choisir bien le mot pour exprimer quelque chose? Di sini jadi untuk niveau B1, kemudian niveau B2, niveau B1 tadi masih banyak pemakluman ya. Jadi kalau misalnya kalian masih banyak salah di kosakata, di tata bahasa, itu masih ibaratnya adalah nilainya gitu. Tapi kalau B2 itu sudah betul-betul tegas karena kalian dianggap sudah menguasai bahasa Perancis di tingkat indépendant. Yang perlu kalian tekankan di sini, maîtrise du vocabulaire itu artinya tadi kalian bisa, vous pouvez choisir les mots pour exprimer vos pensées ou bien vos phrases. Jadi kalian misalnya pengalaman saya mengajar di kelas, pemilihan kata misalnya augmenter, naik itu kan banyak ya, ada élever, ada augmenter, ada développer, kemudian ada apa lagi, ya itu banyak sekali. Jadi kalian harus menentukan kosakata mana yang tepat digunakan, apakah untuk mengatakan meningkatkan kemampuan itu dengan augmenter atau dengan améliorer la compétence ou bien augmente la compétence gitu. Jadi misalnya augmente itu lebih kepada kosakata misalnya kenaikan harga, l'augmentation de prix, l'augmentation de de prix de quelque chose. Kalau meningkatkan kemampuan misalnya dengan améliorer notre compétence. Jadi berbeda. Di sini kalian khususnya untuk level B2 harus betul-betul vous maîtriser bien vocabulaire. Oke. Kemudian selanjutnya voilà, c'est l'un d'aspect très important pour vous atteindre, c'est la correction grammaticale. Dan ini salah satu aspek yang banyak mahasiswa sangat kesulitan, yaitu tata bahasa. Tata bahasa banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan sehingga ketika menulis baik di level B1, B2 itu banyak yang menyebabkan tidak lulus adalah aspek gramatikal. Banyak sekali kesalahan gramatikal dari hal yang paling sederhana misalnya konjugasi. Padahal, voilà, faites attention, le mot gras, bon contrôle grammatical.
Di level B1 pun sudah dituntut untuk memiliki kemampuan kontrol gramatikal yang bagus. Jadi sebisa mungkin untuk tidak melakukan kesalahan. Des erreurs peuvent se produire mais le sens général reste clair. Jadi kalau di level B1 masih ça va, vous avez des erreurs grammaticales, tetapi konteks kalimatnya masih nyambung gitu. Kalau dibaca masih betul, itu level B1. Tetapi kalau B2, lihat di sini bon contrôle grammatical, des erreurs non systématiques et des petites fautes syntaxiques rares. Faites attention rare. Jadi kalau B2 sudah betul-betul jarang, kalau bisa jangan ada kesalahan gramatikal, tapi sepertinya tidak mungkin ya, tidak terjadi kesalahan gramatikal, tetapi paling tidak selalu upayakan untuk memperbaiki penguasaan tata bahasa kalian, khususnya dalam kompetensi menulis maupun berbicara. Assez bon kontrol gramatikal. Jadi jangan sampai nanti level B2 tapi konjugasi masih salah, apalagi konjugasinya masih bentuk présent imparfait passé composé. Ulala, c'est très très dommage. Kalau level B1 mungkin iya itu masih dimaklumi, tapi kalau B2 kalian masih melakukan kesalahan dalam hal gramatikal, konjugasi, bentuk-bentuk waktu yang sederhana, itu sangat fatal. Jadi hati. Oke, continue la correction sociolinguistique. Oke, kalau sociolinguistik ini terkait dengan sebenarnya simpelnya adalah comment vous pouvez utiliser penggunaan kamu dan Anda. Jadi expression les plus courantes de politesse terkait dengan sopan santun, aspek sopan santun. Jadi bagaimana kalian menuliskan di production écrite kalian itu, apakah kalian akan menggunakan tu atau menggunakan vous berdasarkan kongsin yang diberikan, apakah kalian paham atau tidak. Sebenarnya sosiolinguistik itu lebih kepada penggunaan bahasa sopan atau santun, formal atau tidak, terkait dengan kongsin yang diminta gitu. Ya misalnya kan kalau surat resmi jelas kita menggunakan bahasanya bahasa baku, kemudian Anda bukan kamu, kemudian untuk penutup surat yang biasanya cordialement, je t'embrasse, amitié itu tidak boleh digunakan. Kalau dia lettre formel berarti kita menggunakan yang je vous prie d'agréer madame, monsieur, mes salutations distinguées, misalnya yang seperti itu. Jadi silahkan benar-benar diperhatikan juga untuk ini. Selanjutnya adalah cohérence et cohésion. Voilà, ini aspek yang ternyata nilainya, poinnya itu paling besar ya. Nanti kita akan lihat untuk penjelasan grille d'évaluation. Cohérence dan cohésion ini nilainya cukup besar atau bahkan paling besar kalau tidak salah. Cohérence dan cohésion ini terkait dengan bagaimana kalian vous pouvez produire un texte cohérent entre les uns et les autres, entre les phrases et d'autres phrases, entre l'un paragraphe et d'autres paragraphes. Vous pouvez se produire un texte cohérent en utilisant des divers connecteurs logiques. Jadi kuncinya ada di penggunaan konektor logik untuk menghasilkan sebuah tulisan yang coherence, yang terstruktur, yang rapih gitu. Terutama untuk niveau B2. Perhatikan di sini nombre limité d'articulateurs, longue intervention, relation entre les idées. Jadi perhatikan bahwa sangat dituntut kalian menggunakan des divers connecteurs logiques. Jadi jangan sampai hanya menggunakan mais, oué, donc, or, ni, car. Itu untuk level A1, A2. Kalian harus sudah menggunakan berbagai macam connecteur logique, c'est comme connecteur logique de temps, de la cause, des conséquences, apalagi de l'opposition dan lain sebagainya. Itu kalian harus betul-betul menguasai dan dapat menggunakannya sehingga kalimat kalian itu coherence. Maîtrise de l'orthographe. Nah, ini adalah aspek yang hanya ditemukan di production écrite tentu saja, karena c'est pour la production écrite.
Kalau di kemampuan berbicara itu ada prononciation, mais pour la production écrite c'est l'orthographe, ça veut dire comment vous écrire bien vos textes. Bagaimana kalian menuliskan lettre, la ponctuation dengan benar. Kemudian assez juste, B1 assez juste, kalau B2 relativement exact. B1 masih yaitu tadi banyak pemaluman, cukup, yang penting cukup isinya paham, isinya betul, punctuation, l'orthographe tidak terlalu masalah. Tetapi kalau B2 sudah relativement exact, jadi dianggap sampai titik, koma, huruf besar, huruf kecil itu harus betul-betul sempurna. Kemudian terakhir ada development tematik. Ini sebenarnya terkait dengan le sujet ou bien le vocabulaire. Ça veut dire terkait dengan tema, biasanya yang diberikan basé sur la consigne. Pour le niveau B1 c'est simple et de linéaire. Masih di level sederhana ya, B1 ini sederhana sebenarnya yang diminta, tapi sederhananya juga level sudah indépendant, bukan sederhana A1, A2. Kemudian kalau B2, description, clair, argumentant, détail, et exemple. Kurang lebih seperti itu. Voilà, ternyata sudah selesai materi terkait dengan la compétence à atteindre au niveau B1 et B2 pour la production écrite. Jadi saya ulangi kembali bahwa ada beberapa aspek yang perlu kalian kuasai dengan sangat baik, bahkan optimal. Di antaranya tadi adalah aspek tata bahasa, kemudian ada aspek kosakata, aspek linguistik, sosiolinguistik, ortograf, dan tematik. Dan sebelum saya tutup video kali ini, saya ulang kembali terkait dengan kompetensi seperti apa yang harus kalian kuasai pour le niveau B1 et B2 de la production écrite. Pour la production écrite du niveau B1, le document demandé habituellement est la lettre personnelle ou bien le message personnel ou informel. Alors que pour le niveau B2, habituellement, vous devez être capable de d'écrire une lettre personnelle, une lettre formelle avec des bonnes utilisations de connecteurs logiques et aussi de l'orthographe, et etc. Jadi silahkan perhatikan baik-baik aspek-aspek tersebut dan kompetensi apa yang harus kalian kuasai secara keseluruhan. Merci beaucoup et bonne préparation. Au revoir.